Ketua Pemuda dan Tamil Settlement, Saudara Ray Ng, pengerusi cawangan Selamat Kampung Baru Sini, Ipoh, Kampung Palo, Ipoh, YB Limpek adu bagi kawasan Melenggu, speaker kita YB V Siwakumar, YB Ong Bung Piao adu dari kawasan Tebing Tinggi. Okey, satu isu penting, AES. Saya ucap dalam bahasa, lepas saya ulangi dalam bahasa Mandarin kan. Memandangkan AES telah pun menimbulkan pelbagai perselingkahan dan pertikaian. Keempat-empat negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat telah membuat pengumuman di mana di semua negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat, AES ditangguhkan sehingga penyelidikan until further studies yang lebih teliti demi menjamin supaya tidak berlaku kes-kes penganiayaan dan penindasan oleh pengguna-pengguna jalan raya. Adalah jelas persoalan yang timbul di sini. Kita telah buat penyelidikan. Di negeri Perak terdapat 90 kamera AES, 26 dipasangkan di traffic light, dan bagi 64 telah pun dipasang di semua jalan-jalan, termasuk jalan negeri, jalan persekutuan dan lebuh raya. Tetapi yang kita dapati di sini adalah 70% daripada kamera yang dipasang oleh syarikat swasta ini didapati di kawasan yang mempunyai had laju tidak melebihi 90 km. Antara 64 kamera yang dipakai, dengar jelas, 40% dipasang di kawasan yang mempunyai had laju kurang dari 60 km. 40% less than 60 km. 30% less than 90 km. Okay. Hanya 9 kamera sahaja dipasang di kawasan yang mempunyai had laju 110 km. Jelas ini adalah perangkap untuk kroni mengaup keuntungan, bukan untuk memenuhi objektif AES, iaitu untuk mencegah kemalangan jalan raya. Di sini daripada 40% yang dipasang kurang dari 60 km, ada juga beberapa kawasan kamera dipasang di kawasan had laju 30 km. Saya dah tanya kepada rakan-rakan dari media, adakah orang sekarang pakai kereta ini kurang dari 30 km? Jika betul macam itu, lebih baik kita pakai kereta lembu ataupun pakai basikal. Ini adalah jelas sekali. Okay. Maka persoalan sekarang timbul, persoalan undang-undang yang timbul. Kita dapati pelaksanaan AES ini mungkin haram ataupun tidak sah di sisi undang-undang, kerana ia merupakan satu outsourcing the right of enforcement by the PDRM. Undang-undang memperuntukkan hanya PDRM ada hak untuk menguat kuasa undang-undang, bukan syarikat swasta. Bayangkan mana-mana syarikat sendirian berhad ada kuasa untuk melaksanakan undang-undang, jadi penguat kuasa undang-undang. Maka apakah fungsi PDRM? Malaysia adalah satu-satunya negara di seluruh dunia yang memberikan hak penguat kuasa undang-undang kepada pihak swasta, di mana dua syarikat konsesi ini akan mendapat 18% komisen. Satu saman 18% komisen. Bayangkan satu saman RM300, no discount. Okay, one saman 18%, RM70. RM70. Oh, ini kerja bagus. Lebih senang dari apa-apa kerja pun. Bukan kerja. Yang kedua ini, sistem ini di mana pihak kedua-dua syarikat ini, dia beli sistem ini, satu syarikat ATES Sdn Bhd, dia beli sistem ini dari Germany. Satu lagi Better Tegap Sdn Bhd, dia beli sistem ini dari Australia. Kedua-dua sistem ini
kita dapati kontraknya, okey, hanya 313 juta ringgit. 313 juta ringgit. Tetapi mengikut jawapan yang Pakatan Rakyat perolehi dari menteri di Parlimen, dikatakan kedua-dua syarikat ini melabur 717 juta ringgit. Maka persoalan kita nak timbul, mana itu 400 juta? Dia kamera dia beli dari Australia dan Germany hanya 300 juta. Tapi jawapan yang kita dapati dari Parlimen 700 juta lebih. Mana itu baki 400 juta? Kita perlukan penjelasan dari menteri. Okey. Dan tujuan hari ini saya bersama dengan pemimpin Pakatan Rakyat mengadakan sidang apa ini adalah untuk mendesak Kerajaan Negeri Barisan Nasional, Negeri Perak. Kita mendesak Yang Berhormat Menteri Besar Mahkamah Datuk Seri Zamri Abdul Ghani untuk ikut jejak langkah Pakatan Rakyat, tangguhkan di negeri Perak sehingga penyelidikan teliti dan selesaikan semua isu-isu undang-undang timbul. Baru-baru ini Adun Teja YB Changlikan telah dapat 7 saman dan dia telah menyatakan secara terbuka beliau enggan dan tidak akan bayar saman AES ini. Pendirian beliau mendapat kritikan dari Zamri dan juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Kong Chow Ha. Sebenarnya saya di sini ingin membela YB Changlikan. Pernyataan YB Changlikan tidak salah. Beliau ada hak untuk membawa kes AES ke mahkamah. Yang nak putuskan siapa betul siapa salah mahkamah, bukannya syarikat swasta. Maka beliau ada hak enggan bayar. Beliau boleh rujukkan saman-saman ini kepada mahkamah sehingga hakim buat keputusan. Sebab itu tidak timbul seolah-olah YB Changlikan didakwa samseng lah, sengaja nak rosakkan sistem undang-undang. Tidak. Sebagai siapa-siapa pun rakyat yang berasa terkilan dan yang berasa beliaunya dianiayai, ini hak dia untuk rujuk kes kepada mahkamah dan biarkan mahkamah berkeputusan. Like Indah Water, Indah's a Plus Highway, we have in the past brought the case to the court. Ini ada jelas. Saya nak besok adalah mesyuarat expo Kerajaan Negeri Perak. Saya mahu pendirian daripada Zamri. Adakah beliau bersetuju mengikut jejak langkah Negeri Pakatan Rakyat supaya rakyat dapat membezakan intan ataupun bukan abu, belian dan bukan belian dan intan, itu manis belian, batu dan belian, betul. Tengok siapa yang mendahulukan rakyat ataupun siapa yang dahulukan troli. Okay. Saya berjelaskan dalam bahasa Mandarin supaya rakan-rakan kita dan nanti kita buka untuk soalan. 今天我在这边开记者会，主要就是霹雳州行动党要求霹雳州州政府，由于自动执法系统引起的争议不断，不只涉及这个司法课题，也同时涉及这个压迫人民的这个举动，所以我们今天要求霹雳州国政政府跟随明联4州州政府遏制我们的这一个自动执法系统。目前根据我们所得到的这个官方的数字，这2间公司已经在霹雳州装设了90架 AES 的摄影机，其中64架是在各个道路，那么26架是在交通灯，以预防闯红灯。我们发现的数字，根据我们的调查，64架在各个公路，无论是联邦公路、州道路和大道，有高达48%是装在时速少过60公里的地方，其他38%是时速少过90公里的地方，只有9架摄影机是装在时速110公里的大道。很明显的，这是一种巨富朋党受苦人民的做法。全世界只有一个国家是把这个警方的执法权力外包
给朋党私人公司的。无论是德国、澳洲，他们实行的全部都是由这一些钱全部是由政府的税收，所以人民给的心甘情愿。可是马来西亚人给的3万船票，却是要给朋党公司，这是第一点。所以这涉及到司法课题，到底私人界有没有权利执法？到底政府有没有权把警方的执法权外包给私人公司？这是一个司法课题，因为其他国家都没有这个先例。那么第二，为什么所有的这些东西这个摄影机绝大部分全部装在60和90公里的地方？这分明不符合 AES 原本设立的目的，主要就是要反犯交通意外，而不是要惩罚人民。在这个执行方面，我们也要求他既然他这个系统是从德国和澳洲买的，我已经上网调查，在德国和澳洲所有的道路有装设 AES 的，在摄影机还没有到达之前的2公里，它就会设立一个告示牌，警告和提醒所有的公路使用者，你再跑快2公里后，我们就会拍你的照片。可是马来西亚不是哦，马来西亚是暗中抄牌。你看妈妈，你根本没有注意，没有那个 AES 的牌的嘛，全国都没有的。你一到被拍了，要放慢速度已经太迟了，300块已经泡汤。所以他的目的很明显的，并不是要反犯交通意外，是要让朋党发达。而且这2间公司，一间是 Beta Tegak， 一间是 AES， 一个向德国买这个系统，一个向澳洲买。事实上，据我所知，马来西亚就有本地的公司、本地的挂牌公司，曾经开发了我们自己的系统，可是政府不要用，反而向国外来购买。他们这2间公司根据他们的2份合约，总共购买这些系统的费用是3亿1300万，全总投资。可是我们从国会部长的答复却是有7亿1700万。那么我们想问的是，这多出来的4亿到底进了谁的口袋？我们要求给予一个正确的解答，每个人民都有权利要知道的。那么针对YB 郑立康，我看到很多报纸，尤其是马华抨击他。我今天要在这边为他辩护。在马来西亚的这个司法制度之下，任何一个人都是清白的，直到他被证明有罪。Everyone is innocent until proven guilty， 这是我们最基本的法治精神。郑立康身为马来西亚的公民，他扬言不要还这个7掌3万，一点都没有错，因为他质疑这个传票的合法性，他有权利把这个案件带上法庭，这是他身为马来西亚公民的宪父权利，宪法保障他的权益，只有法庭可以定夺到底谁对谁错。所以在法庭还没有做出判决之前，郑立康拒绝缴付，一点都没有错啊，因为他不满，他也质疑这个摄影机的准确性和这个朋党公司收取传票的合法性，他有权利把这个带上法庭。那么经过控辩双方的辩论过后，再来决定他到底有没有错啊。如果法庭判他要给他不给，那么就是他的错了。法庭还没有判之前，他是清白的。所以马华的没有读书所以就导果为因，反而来误导人民说郑立康是流氓议员连交通部长都出声抨击他做了很坏的示范等等但是问题关键就在于你的这个 AES 系统。所以明天霹雳州政府要开行政议会，我就今天在这记者招待会要求张律表明是否将跟随明年4州的步伐，遏制这一个引起风波不断的自动执法系统。现在很多人讲 AES，nama AES sebenar bukan Automatic Enforcement System. Dalam bahasa dia adalah asalkan engkau susah. Ataupun aku ejen Saman. AES, aku ejen Saman. Asalkan engkau susah. Rakyat susah, kroni senang. Apa ini? Ini bukannya rakyat didahulukan, ini rakyat diperlembukan, kroni diutamakan. Kita nak bawa isu ini. Besok dia ada expo
Mesyuarat Exco, ada sidang media. So saya harap rakan-rakan media boleh desak Zamri nyatakan pendirian，要求非洲政府表明立场，到底是否准备跟随明年的步伐，以让人民做一个判断，谁是真正以民为本，还是真正以民为笨。这个是给大家有一个判断。明年4州可以遏制，我们有州政府有权利。因为我相信咱们一定说这是中央政府不管州政府，不是，所有要装置这些的，他一定要得到州政府的kelulusan merancang。I believe Zamri will give an excuse. This is federal matter, tidak ada kuasa ini tidak di luar bidang kuasa kerajaan negeri. Sebenarnya tidak. Pemasangan kamera ini mesti dapat kelulusan merancang daripada pihak kerajaan tempatan. Tanpa kebenaran dia tak boleh pasang. Sebab itu kerajaan negeri ada kuasa. Cuma mahu tangguh atau tidak sahaja. Maka jelas ini adalah pendirian kita. So kita Babi anything to add, Babi? Saya nak ingin mendesak kerajaan supaya tangguhkan ini AES, pelaksanaan AES. Sebab adakah matlamat ini dapat menggalakkan orang awam untuk mematuhi undang-undang. Sebenarnya kerajaan kena memberi khidmat kepada orang awam, terutama di sekolah dan orang awam. Harap kerajaan dapat memberi lebih taklimat kepada orang awam, terutama tarikh sekolah dan juga kelas kepada orang awam untuk mengelakkan. Adakah sistem AES ini betul-betul dapat mengelakkan kemalangan? Apabila orang awam melalui tempat yang ada ini AES, mereka dapat melambatkan kenderaan dia kerana nak save dia punya duit poket. Tapi apabila mereka sampai satu jalan yang tiada ini AES, adakah dia dapat betul-betul memahami sistem AES ini? Saya ingin juga timbul menyuruh kerajaan. Ini persoalan yang tadi saya cakap dalam bahasa Mandarin. Memandangkan kedua syarikat ini dia membeli sistem dari Australia dan Germany. Di Germany dan Australia, mereka ada papan notis diletakkan dengan jelas 2 km sebelum kamera. Depan say AES in front. Drive at your own risk. Tahulah jika lagi pandu laju itu padang muka, terus ambil. Tapi di sini adakah saudara-saudara pernah jumpa ada papan? Tak ada. Hanya tunggu saja. Ini sama Eco. Maka jelas dia punya motif objektifnya bukan untuk mencegah jalan raya, sebenarnya untuk kutip saman. Lebih baik. Kita bayangkan sekarang ini jika 300 dari Kuala Lumpur sampai Ipoh, senang-senang dapat 1,200 pun tak payah kerja lah, tengah bulan gaji sudah bayar saman. So kadar saman ini juga perlu dikaji semula. Katakan kesalahan pertama dan dia bayar dalam masa dalam minggu pertama, harus diberikan kelonggaran. Sama-sama lain boleh, mengapa saman ini tak boleh? You know what, isn't it? Other traffic offences, this is also traffic offences. That one also traffic offences. And our federal constitution clearly stated equality before the law. Semua orang sama di depan undang-undang. Mengapa saman ini boleh diskaun, saman AES tak boleh diskaun? Apakah keistimewaan AES ini? Jika semua tak boleh diskaun, okey, kita tak payah cakap lah. Tapi bukan, yang lain boleh, ini tak boleh. Kita harap kerajaan dapat mengkaji semula. Kita bukan saja mewakili DAP, pendirian Pakatan Rakyat pun sama. Dan rakan-rakan ramai ahli Parlimen Barisan Nasional turut meluahkan perasaan tidak puas hati di Dewan Rakyat. Tetapi kerajaan enggan dengar. Itu masalah sekarang. Okey, jelas. Ada tak soalan? Di Perak sudah tak dipasang?
ada dah pasang 90 kamera, 26 depan jalan, 64 di semua jalan. 70% di kawasan kurang dari had laju 90 km. Ini ada dipasang atau dia punya cadangan tempat? Dah pasang. Semalam saya balik dari Kuala Lumpur, dekat Slim River, sudah ada. Untuk pengetahuan, saya baru bayar 28 saman, RM5,400. Bayangkan, kita supaya wakil rakyat, tiap-tiap hari, sini sana, tiap-tiap hari, kadang-kadang satu malam empat ceramah. Tu, pada 24 张，5400块。Teruk betul. Tapi itu saya biar saman lama lah, bukan sama AES lah. AES punya belum lagi lah, ini baru. Tapi jelas juga, sebenarnya ini AES, dia pasang di Slim River, tetapi telah pun dirobohkan. Dan saya tahu, satu di Pasir Putih, Pengkalan sana, satu dekat Slim River. Dua kamera, waktu malam semua kena roboh. Saya tak tahu siapa punya. Tapi it's very efficient. Dalam 2-3 hari, pasang lagi kamera baru. Mengapa rakyat tak puas hati? Mereka tahu. Sebab itu kita kata ini bukan semua boleh diswastakan. Jika semua diswastakan, maka mengapa kita perlu kerajaan? Tak payahlah Malaysia Sdn Bhd. Senang, betul tak? Semua boleh swasta, hospital pun nak swasta, air pun swasta, elektrik pun swasta, api pun swasta, sampah pun swasta. Mengapa kita perlu kerajaan? Tak payah. Kerajaan boleh tutup kedai. Tak payah buat pilihan raya. Semua swasta. Semua jadi Syed Mokhtar jadi Presiden Malaysia. Jadi dia cakap AES ni untuk kemungkinan untuk mengurangkan berlaku. Betul, sebab itu rasuah itu masalah dia, kita memang faham. Sebab itu jika nak kurangkan rasuah, dia punya dari segi pelaksanaan, mengapa bagi syarikat swasta? Bagilah kerajaan, ini hasil cukai, saya lebih sudi bayar. Betul tak? Mengapa tak letak papan notis? Luar negara ada, mengapa sini tak ada? Mengapa semua pasang di kawasan 60 km? Siapa sekarang pakai kereta 60 km? Kancil pun pandu lebih laju. Betul kan? Ini this is facts lah. Jangan cakap lagi kereta yang lebih CC yang lebih kuat lah. Betul tak? So, tujuannya objektif. Bukan untuk mencegah. Kalau dia kata untuk mengurangkan rasuah itu alasan saja. Ada banyak cara untuk kita hapuskan rasuah di negara kita. Apa tindakan-tindakan lain yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan rasuah? Bukan ini satu-satunya cara kita boleh menghapuskan rasuah. Jadi ini satu lagi pengakuan oleh kerajaan sendiri berlaku banyak rasuah. Pengakuan sendiri oleh kerajaan berlaku banyak rasuah. Apa tindakan lain yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah rasuah? Bukan dengan menswastakan ini bagi orang swasta pula buat keuntungan. Macam apa yang diberitahu oleh YB tadi tentang kes Arun Teja. Kita memang kita membela Arun Teja sebab itu adalah hak dia, seperti mana diberitahu. Itu adalah hak dia. Siapa pun ada hak untuk rujuk kes. Apatah lagi kalau saman PDRM kerajaan sendiri pun kita boleh bawa ke mahkamah, kita boleh tak semestinya mengaku. Saman JPJ pun kita tak semestinya kita mengaku okey saya salah, saya bayar. Saya boleh rujuk ke mahkamah, saya tunggu keputusan di mahkamah. Ini apatah lagi ini syarikat swasta. Why should we pay? We have all the right to take it to court. So jangan saja-saja nak mengatakan saudara Teja melanggar undang-undang sebelum dia disabitkan kesalahan. Jangan tuduh dia. Tajuk utama sidang abar ni, DAP mendesak Kerajaan Negeri Perak tangguh AES. Ini adalah tajuk utama sidang media ini. Kita nak desak Kerajaan Perak tangguh AES, ikut Negeri Pakatan Rakyat. This is very important. Tomorrow there will be expo. Ada nak apa-apa dulu? Tunggu reaksi dulu. This is only the beginning. Satu. Jangan kopok.